Overhaul Program. Many of us going through our daily lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely, learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With Financial Overhaul Program, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Kita dah bersiap sedia. Kita bersama kumpulan pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba mencirikan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sekali lagi, louder. Say
Allah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Be excited to smile today. Be excited to serve today, and be excited starting today, right? So best. Be excited to solat today. Be excited to salawat today. Be excited to sadaqah today. Be excited solat tahajud. Be excited solat tarawih. Be excited solat tasbih. Be excited solat taubat. Alright, best. Banyak betul kalau kita just tengok dekat best saja. Hui, banyak betul yang kita actually boleh. Alright, okay, kita dah ada dekat sini pagi ni, jadi kita beri tepukan kepada budak ni seorang ni. Dia ni kalau dah tak tepuk ni, habis nanti dia minta juga. Alright, jadi kita beri tepukan sebelum dia orang mengamuk dan minta. Alright, itu dia. Dan kita juga ada Assalamualaikum Aziz Mat Isa. Waalaikumsalam. Alright, kita ada Kak Asna yang pagi-pagi dah sampai. Alright, Assalamualaikum. Dia cakap. Dan kita juga ada Abdul Razak Muhammad Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita bagi tepukan lagi sekali kepada anda kerana pagi-pagi kita dah masuk kelas. Ini macam pergi sekolah masuk kelas kan. Alright, cikgu pun dah ada hari ni. Cikgu hari ni sibuk tau. Cikgu hari ni kejap lagi cikgu pula. Alamak, okey lah insyaAllah. So lepas ni kita ada lagi satu kelas lepas ni, tapi kelas dekat webinar. Oh, banyak sekarang macam-macam. Dan saya nampak meriah tau. Facebook ni meriah dengan pelbagai aktiviti setiap orang, right? Dengan video, dengan banyak benda lah. Seronok melihat aktiviti yang begitu macam best tau. Sebab kita orang tak macam dia down, dia teruskan dia buat. Dan saya rasa itu adalah satu benda yang sangat-sangat positif, right? Dan lebih-lebih lagi bila PKP kita ditangguhkan lagi dekat Malaysia sampai Jun 12 tak silap saya abang. Dekat Singapura ni dijangka 1 Jun, tapi kita tengok macam mana keadaan COVID ni, macam kita tak boleh, dia macam kita tak boleh sangka. Hari ni naik, besok turun, tapi kita belum kita sebenarnya belum ada di satu paras di mana dia dah mula boleh jangka macam okey penurunan. Dia tak tahu. Hari ni dia turun, dia naik balik. Dia macam saham, pasaran saham juga. Alright, dia turun naik, dia tak boleh dijangka, right? So itu yang berlaku. Okey, PKPB, alright, PKP. Okey, sorry, PKPB, alright. Okey. Saya kena betulkan. Kadang-kadang saya ni memang lanyak je. Apa yang saya cakap tu dia macam lanyak macam tu je. Alright. So apa khabar anda semua? Alright. Hari ini adalah hari yang ke-19, ya, right? Kita juga bersiaran dalam program ilmu dunia dan akhirat, right? Ilmu dunia dan akhirat, kita cuba nak memahamkan banyak perkara-perkara berkenaan kewangan, right?
Pagi ni memang kita cerita pasal duit je, insyaAllah. Kalau anak tanya soalan pun dipersilakan. Seperti biasa, untuk makanan mindah Abang-Abu. Abang-Abu ni nak makan, mindah nak kena makan. Kalau mindah nak makan ni, dia mesti kena ada soalan. Kalau ada soalan, kita akan jawab dan kita akan semangat terus untuk terus berterusan, right? Untuk hari ni. Hari ni kita nak cerita pasal persekitaran kewangan, sambungan daripada banyak yang telah kita selesaikan. Dan semalam satu benda yang kita belajar, betul juga. Dan kita bagi tepukan kepada anda semua kerana anda berada hari ni. Dan kita nak bagi juga DJ Horn. Kita juga nak bagi DJ untuk anda, right? Tu yang berada bersama dengan Abang-Abu dalam sekitar dalam 40 minit hari ni, sebab hari ni saya ada kelas pukul 10 nanti dengan pihak Mara, insyaAllah, right? Jadi saya akan berterusan. Tapi apa-apa pun kau orang tak boleh nak macam tipu aku, sebab semalam Alhamdulillah dapat 1000 lebih love. Jadi hari ni kita nak banyak lagi love. Mulakan dengan bagi love, right? Kita mula bagi love, kita dapat love. Jadi teruskan bagi, teruskan berikan love kepada Abang-Abu, supaya Abang-Abu rasa macam wow, banyaknya love macam tu, right? Okay, anyway, hari ni Abang-Abu memang rasa best. Sebab apa kita dah berada di 10 malam terakhir. Tapi kalau dulu selalu kita ada kiam dekat masjid, alright, tapi kali ni kita kiam dekat rumah. Alright, kita bersama-sama dengan anak-anak kita, semua kita duduk, kita kiam kat sini, alright. Saya semalam pun tak boleh tidur, right? Saya tak boleh tidur. Saya habiskan kerja pukul 2 terus sambung. Saya terus sambung. Lepas tu saya dapat lelap sekejap, lepas tu bangun balik dalam 4 lebih untuk tersambung terus lah. Itu perjalanan saya. Alright, kita ada siapa lagi ni kat sini? Kat sini kita ada, alright, Kak Asna, kita ada Fazila Mazni. Fazila Mazni, terima kasih kerana datang dan tepukan untuk anda. Seperti biasa, macam mana kita mula tu, right? Kita mula dengan istighfar. Istighfar sambil apa? Sambil ambil phone dan share pada member-member kita, right? Kita mulakan dengan 10 istighfar. Astaghfirullahalazim, sekali tekan share. Astaghfirullahalazim 2 kali. Astaghfirullahalazim 3 share. 4 share, 5 share. Astaghfirullahalazim. Sebab salah satu punca, salah satu rezeki ni suka kita kerana kita bersih. Alright, apa yang boleh bersihkan kekotoran kita adalah astaghfirullahalazim. Istighfar ni dia membersihkan kita punya dalaman kita. Dia membersihkan dalaman kita, jadi lagi banyak kita istighfar, lagi bersih kita jadi. Sebab tu dia macam rumah kita, kalau kotor kan macam tak best tu. Tapi bila dia bersih, kita rasa pun macam seronok gila. Sama juga dengan rezeki. Rezeki ni dia bila datang pada kita, dia nak tengok kita ni bersih tak. Kalau bersih, dia suka duduk dengan kita, right? So itulah yang kita dah belajar pun selama ni. Tapi Abang-Abu sekali-sekali kenalah macam masuk balik kat situ, supaya kepala otak kita ni, kalau tak diingatkan, kita lupa. Kalau kita ni memang macam tu, manusia macam tu kan. Kalau kita tak cakap berulang kali, kita lupa. Sebab tu Abang-Abu nak kena cakap dengan korang. Alright. Alright, now, so kalau nak kita mulakan hari punya topik, saya kena mula dengan apa? Semua tahu kena ada soalan. Soalan adalah makanan untuk minda saya. Selagi awak tak soal, saya macam lemah. Tapi kalau dah soal, baru dia bekerja, right? Jadi kita nak mulakan dengan soalan. Ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya pada Abang-Abu pada hari ini? Alright, kita bukakan 1, 2, 3 soalan. Lepas tu barulah kita akan masuk pada bab hari ini, iaitu persekitaran wang kita. Yang semalam kita cerita mengenai filing, mengenai memastikan kita ni jaga, care duit kita kan. Macam manusia, kita ni suka orang care kita. Jadi duit ni pun dia suka orang yang care dia. Bila orang yang care dia ni, dia suka dengan dia. Jadi duit tu kita care. Semalam kita belajar macam mana nak kita caring duit kita, right? Dan hari ni Abang-Abu juga akan bagi something yang lagi penting untuk memastikan persekitaran kita ni, dia adalah yang environment yang kita sediakan untuk duit tu datang dengan mudah. Itu kita akan bincangkan kejap lagi. Tapi apa-apa pun Abang-Abu masih menunggu soalan. Kalau tak ada soalan, aku memang tak reti nak mula, babe. Aku macam hilang, So saya nak anda tanya saya soal saya, supaya kita insyaAllah kita dapat memulakan kita punya program hari ini. Dan jangan lambat-lambat, sebab saya hanya ada lagi 30 minit. Sebab hari ini sampai 9.45 saya memang kena berhenti, sebab saya kena persiapkan diri saya untuk ke kelas lagi satu. Lepas tu ada kelas lagi kita tu. Lepas tu pukul 1 lebih, 12 lebih ada kelas, 12.30 sampai 1.30 ada kelas. Lepas tu hari ni pukul 2.30 kita ada kelas yang private Abang-Abu, adik-adik Abang-Abu. Lepas tu 4 hari ni tak ada, esok baru ada pukul 4.
Lepas tu dah tak ada sampai malam. Alright. So itu jadual Abang Abu hari ini. Jadi anda punya jadual macam mana? Hello, tanya soalan. Aku ni berbual. Bila tak ada soalan ni aku macam tak gerti nak cakap apa. Tanya soalan cepat. Lepas tu jangan duduk diam. Tekan love tu. Tekan love banyak-banyak. Banyak lagi. Nampak ini ya. Ini t-shirt. Hoi, kau pakai. Dia tarik duit, babe. Dia tarik. Serius, dia tarik. Jadi siapa yang nak ni, dia kena jadi adik-beradik. Jadi adik-beradik baru boleh dapat benda-benda macam ni. Alright. Saya ada banyak lagi benda yang nak tunjuk. Alamak, tak ada kat sini pula. Tak apa. Alright, teruskan. Okey, kan dah ada satu soalan. Alhamdulillah, satu soalan kita dah ada. Okey, soalannya. Abang Abu, mohon nasihat. Apa ni? Mohon, tak nampak lah aku ni. So, mungkin dia besar sangat kot. Okey, mohon nasihat tentang software untuk track budget spending yang sesuai. Actually, dia untuk ni siapa ni, Fazila, dia tak ada something yang saya nak recommend spesifik. Sebab kebanyakannya dia punya function sama. Tracking software ni dia sama saja. Dia taklah macam yang ni, banyak apps sebenarnya. You cari je apps dalam phone kita, any apps tracking software you akan dapat banyak. So you can actually try 1, 2. Kalau you rasa tak sesuai, just delete and get another one. Alright, because setiap orang dia punya cara tu berlainan, dia punya cita rasa berlainan, dia punya informasi berlainan. Jadi saya nak awak sendiri, okay, just get something free. Dia ada banyak yang free sebenarnya. Tracking software ni dia free. Alright, dia sangat free. So you just get something, you do it. Macam gunakan. Bank negara pun ada keluar satu tau. Bank negara ada keluar something juga. Alright, dia mengenai tracking budgeting kind of like apps juga Bank negara pun ada keluar. You boleh check benda tu. So you boleh download dan you pakai lah. Kalau pakai macam best, simpan. Tak best, delete. Download benda baru. Itu cara dia So boleh sebab saya tak nak macam spesifik bagi sebab dia tak ada spesifik. Sebab setiap orang dia berbeza. So nak kewangan dia macam tu. Everything is berbeza. Every individu dia berbeza. Jadi saya nak awak sendiri buat benda tu. Just pergi, kalau ada App Store, kalau macam pakai iPhone memang. Kalau tak pakai yang Android, pakai like your Google apa tu, Play Store. So you can actually like get. Alright. Alright. So cantik. Alright. Apa ni kejap ada soalan. Ada orang datang soalan ni. Okey, kejap ada soalan kejap. Okey. Alright, okay. So boleh Fazila saya dapat jawab Fazila punya soalan, insya-Allah. Alright, teruskan dengan soalan-soalan seterusnya. Kalau ada satu lagi 2 soalan, kita akan mulakan. Alright, saya nak bagi juga peluang untuk anda tanya soalan. Sebab lagi bagus bila kita datang dengar ni, kita ada soalan, kita tanya, kita dapat jawapan. Jadi taklah membazir datang dengan muka Abang Abu ni. Kalau lah handsome sangat, tak apa juga. Tapi apa pun ada orang cakap, Abang Abu ni handsome dan manis dia cakap. Jadi saya suka dengar perkataan manis. So insyaAllah Jadi sekarang kita nak just like go. Semalam saya dah cerita, okay, ni saya memang menulis. Kita ni kalau apa-apa tolong tulis. Alright, itu adalah adab belajar, adab menimba ilmu pengetahuan. Kena ada surat, kena tulis. Abang Abu ni mengajar pun tulis, babe. Kalau tak aku lupa. Jadi aku kena tulis sebab aku tahu aku ni orang yang cepat lupa. Jangan cakap faktor umur, aku tumbuk nanti. Aku bukan lupa sebab umur. Aku masih lagi 25. Tahun ni 25 ke 26 macam tu lah InsyaAllah. Right, okay. Alright, tarik nafas. Alright, tak kisahlah apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita buang ke tepi dan kita datang untuk kita menimba satu ilmu yang hari ini Abang pun memang nak share satu je. Sebab macam Abang ada janji dengan korang kan, kita nak just share satu saja. Alright, sebab saya nak awak buat satu tu. Saya tak nak nanti awak tak buat. Jadi kita nak hari ni, kita nak talk buat persekitaran wang kita ni. Dan awak nak buat benda tu. Satu benda yang kita nak dan satu benda yang awak kena buat. Dan hari ini kita nak bincangkan satu persekitaran yang memang kita perlu wujudkan supaya dia memberikan kita satu kemudahan untuk duit tu datang. Itu yang saya nak cerita hari ni. Saya nak cerita, kalau tak ada soalan saya terus cerita. Mungkin lepas ni, kalau mungkin lepas awal sikit kita boleh tanya soalan kan. Alright, now, so dia macam ni. Saya nak tanya anda, alright, okay,
macam mana awak punya kan, macam mana awak punya hubungan relationship dengan orang, dengan orang. Persekitaran ni orang juga, alright? Sebab Allah dia menyalurkan rezeki. Betul, Allah ni dia bagi rezeki. Betul, semua orang tahu Allah salurkan rezeki. Allah yang bagi rezeki, tak ada benda lain. Betul? Tak ada benda lain. Bukan kehebatan kita, bukan sebab kita terror, bukan sebab usaha kita, bukan sebab ilmu kita sebenarnya, right? So ini semua adalah satu benda yang boleh mempermudahkan, tapi itu bukan sebabnya. Sebab Allah yang bagi rezeki, right? Tapi Allah ni dia nak bagi rezeki, dia bukan tak boleh, tapi kita ni nak dapatkan rezeki kena ada something. Kita kena ada saluran dia. So Allah menyalurkan rezeki ni menerusi siapa? Menerusi manusia. So menerusi manusia. Sebab tu kita kena jaga hubungan kita dengan manusia, right? Dengan manusia kita jaga hubungan, sebabnya rezeki kita hanya disalurkan melalui manusia. Tak ada benda lain yang akan bawa rezeki pada kita. Alright, tak ada. Tak pernah kau duduk tengah relax kan. Alih-alih ada kucing datang, dia bawa duit. Dia kasih duit. Ada? Tak ada. Ataupun beruk ke, ataupun mana-mana. Ataupun alih-alih hantu datang bagi duit. Tak ada babe. Tak ada. Nothing. Alright, sebab duit ni akan disalurkan melalui manusia. Sebab itulah, first kali, kita kalau nak memastikan kewangan kita ni mudah, pastikan hubungan kita dengan manusia tu dijaga. Of course, hubungan Allah kita dah cerita banyak kali dan memang benda tu asas. Tapi kita juga perlu memastikan hubungan kita dengan manusia ni, kita jaga. Kita jaga sebab Allah salurkan menerusi rangkaian. Sebab tu makin kaya, kalau kita tengok orang tu lagi kaya, lagi ramai yang sebenarnya dia kenal dan orang kenal dia. Dan maksudnya dia ada hubungan dengan orang. Kau tengok Facebook, dia kenapa dia kaya? Sebab dia connect dengan everybody. Walaupun dia tak connect secara macam Mark Zuckerberg tu, tapi dia menerusi, dia punya teknologi, dia connect dengan every single person. Jadi kita kena mula tengok diri kita ni, ada tak kita hubungan kita ni kita jaga. Nak yang rapat dengan kita, mak ayah kita, right? Hubungan kita macam mana dengan mak ayah kita? Itu adalah dia punya pintu besar dia. Dia macam kalau kita pergi Mekah kan, macam banyak pintu kan, tapi pintu yang paling dekat dengan Kaabah, turunnya nampak Kaabah. So dia macam satu pintu yang kena ada hubungan yang luar biasa. Alright, yang hubungan yang macam dia ada dia punya power. Alright, nak ibu kita, right? Hubungan kita dengan ibu, setiap hari kita kena mendoakan, kita minta doa. Kalau ada ibu lagi, minta doa. Alright, sebab orang yang tak ada ibu, dia akan tahu betapa kita miss doa-doa ibu. Sebab doa-doa ibu adalah doa yang tak dihijab, babe. Dia dahsyat. So saya nak pastikan anda adakan hubungan tu. Kalau hubungan tu tak ada, kau buat apa pun, kau buatlah apa. Kau pergilah nak meniaga ke, kau pergilah nak melabur ke, kau nak pergi bisnes ke, macam mana punya gaji besar kau dapat pun, engkau tak akan bahagia, engkau tak akan dalam keadaan yang cukup, engkau sentiasa akan merana, ada saja benda-benda yang akan mengacau engkau. Sebab tu dengan ibu, jangan kita nak berego, jangan nak berlagak, jangan kita nak macam rasa whatever, bersangka buruk dan sebagainya, right? Jadi pastikan kita bersihkan yang tu dulu. Kita ikat hubungan dengan ibu kita tu, alright? Apa pun kat luar sana, alright, apa pun berlaku sebelum ni, tak kisahlah ibu kita ni mungkin marah kita depan orang ke, dia whatever lah, dia ada hak sebab dia adalah ibu kita. Jadi itu yang first sekali, alright, itu adalah benda yang pertama sekali awak kena berikan perhatian, alright. Kalau awak tak jaga benda ni, minta maaf lah saya cakap, awak buat apa saja pun dia takkan ada keberkahan. Dan itu adalah satu persekitaran kewangan yang paling teruk, alright. Duit tak suka bila persekitaran kita dengan ibu kita ni macam ada masalah. Alright, so itu yang first. Dan seterusnya dengan adik-beradik kita, dengan ayah kita, dengan adik-beradik. Alright, itu penting. Ada juga masalah dengan adik-beradik, cubalah settle dengan adik-beradik, babe. Kan, adik-beradik. Ni siapa ni, Dira ni, dia cakap apa ni? Lepas solat subuh minta maaf dengan ibu. Alhamdulillah. Alright, bagus. Setiap hari kan, setiap hari kita memang tanpa kita sedari mungkin kita lukakan ibu kita, tanpa kita sedari. Sebab tu saya cakap, ni bukan macam kita aku dengan ibu aku okey. Tak, bukan hubungan macam tu. Kadang-kadang ibu kita ni dia simpan benda tu.
Right, mungkin dia tak nak cakap tapi dalam hati dia ada perasaan macam tu. Jadi kalau kita setiap hari minta maaf, minta ibu doakan, peluk ibu sikit, cium ibu sikit kan, macam dia ada hikmah yang luar biasa. Persekitaran kewangan kita tu bersih sangat untuk kita macam menarik banyak benda, right? Dia pintu besar tu dah terbuka dah. Senang, right, untuk rezeki masuk. Jadi jaga benda tu dulu, right? Sebab benda ni kadang-kadang walaupun kita tahu benda ni tapi kita tak macam mengambil berat. Sebab kita tak nampak benda dia. Kalau kita boleh nampak kan rezeki ni kan, dia datang, dia macam mana kan. Kalau nampak kan, kita akan sayang ibu kita. Sebab cium je dia lagi laju. Kita cium je lagi kita nak macam tak nak lepas ibu kita. Tapi sebab kita tak nampak kan, kita tak ambil berat mengenai ibu, right? So itu yang first. Dan adik-beradik kita, right, pastikan, right, adik-beradik kita juga kita sediakan persekitaran hubungan. Maksudnya walaupun kadang-kadang kita menderma, kita bagi duit, tapi mungkin adik-beradik kita tengah susah dan kita tak perasan. Alright, kita kena tanya juga. Alright, kadang-kadang adik-beradik ni malu nak cakap dengan kita, tapi kita kena tanya. Kau okey tak? Kalau kita dalam keadaan yang okey, keadaan yang alhamdulillah, everything is okay dan kita ada kelebihan lagi, memang wajib kita tanya. Alright, tanya adik-beradik kita, macam mana kau, COVID ni, how kerja kau semua macam mana, duit okey tak semua. Adik-beradik babe, kan dia bukan orang lain, adik-beradik kan, duit kita bagi pun kita tak perlu kira. Tak perlu, kita memang boleh bagi adik-beradik kan, adik-beradik lain babe. So ini adalah ikatan keluarga yang first kita kena jaga, right? Kemudian saudara mara kita, kita tengok jiran tetangga kita, ada tak hubungan baik dengan jiran tetangga? Kadang-kadang ni kita dengan jiran, ya Allah, tak boleh yang dia bergaduh macam ni kan. Ada jiran yang very close, ada jiran dia bergaduh. Jadi check juga, alright, bagaimana persekitaran kewangan dengan jiran-jiran kita. Nak sekarang ni semua duduk blok kan, kadang-kadang kita jiran sebelah ni pun kita tak tahu sangat. Kita memang tak ada hubungan langsung dengan jiran, lebih-lebih lagi kalau dia bangsa lain kan, ataupun agama lain, kita memang langsung tak ada apa-apa hubungan. Jadi kita perlu adakan hubungan sebab rezeki ni disalurkan melalui manusia, right? Dia disalurkan melalui manusia. Lagi banyak kita punya kenalan, lagi banyak kita punya network, lagi banyak kita punya hubungan kita mula bina, kita akan mempunyai kelebihan luar biasa daripada orang lain dalam bentuk menarik kewangan ni. Jadi itu yang sebenarnya Abang Abu nak anda buat, alright? Dan juga selepas tu baru kita mula mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia-manusia lain. Dan hari ini, ya Allah, dengan internet ni kita boleh berhubung ramai sangat. Lagi ramai kita punya hubungan, tengok dia lagi kaya. Lagi kaya sebab rezeki lagi dekat, lagi banyak. Saluran dia banyak. Kan? Kita kalau ada satu dua je, saluran kita macam sikit. Kan, kalau tapi kita ada beribu, beratus kan, dan saluran dia, just bayangkan saluran. Itu maksud Abang Abu, right? Jadi kita kena mula melihat benda ni sebagai satu benda yang perlu diberi perhatian. Alright, jangan kita nak hidup dalam dunia ni berseorangan. Alright, aku cakap aku tak nak lah campur ni dunia ni semua. Dunia ni apalah, fitnah. Memang fitnah dunia, aku pun tahu kan. Tapi kita duduk kat dunia, kita tak boleh hidup berseorangan. Alright, kita kena ada hubungan dengan manusia lain. Dan hubungan inilah yang perlu kita bina. Hubungan yang macam mana? Hubungan positif. Hubungan yang actually boleh menarik kekayaan. So itulah yang Abang Abu nak cerita pada hari ini. Very simple ni benda, tapi saya rasa benda ni adalah benda yang sangat penting. Dan kadang-kadang bila kita nak membuat hubungan ni, kita juga perlu jaga adab. Kita perlu juga jaga cara kita berhubung. Sebab bila cakap berhubung tu, dia bukan hanya berhubung untuk nampak, aku nak jual kat dia, aku nak dia ni kena beli dengan aku nampak duit, mata aku nampak, tengok orang je nampak duit. Memang bagus kalau macam tu, tapi kita punya niat tak boleh hanya macam tu. Sebab kadang-kadang benda ni boleh menjadikan persekitaran wang kita terganggu kerana kita tak mengambil langkah untuk memahamkan siapa yang kita nak berhubung tu. Kadang-kadang benda tu boleh menjadikan kita punya persekitaran jadi tak best, right? Sebab tu hubungan kita kena jaga, right? Hubungan dengan biasanya lah, kadang-kadang kita cerita dengan orang, suruh beli benda dia tak nak, kita sakit hati, whatever. Jadi ini semua kena buang, alright? Kena buang. Kalau ada benda tu, dia akan menjadikan persekitaran wang kita kotor, susah, jadi duit ni macam tak best. Saya nak anda fahamkan sangat apa yang Abang Abu cerita ni. Sebab ini benda saya nak awak buat satu benda satu hari. Satu hari just buat benda ni je. Hari ni pastikan hubungan kita dengan semua orang-orang yang kita kenal, semua orang-orang yang mungkin kita ada hubungan, kita jaga dia. Kita jaga. Maksud jaga ni, kita macam
adakan hubungan, macam kita tak bergaduh, kalau ada bergaduh minta maaf, get back. Kalau dah terputus kan, minta maaf, dia get back balik, right, dah ada balik hubungan. Mungkin slow sikit, nanti lama-lama okey, at least ada hubungan. Dia bukan terputus terus. Lagi satu saya nak cerita, kalau kita ni berhutang dengan orang, alright, jangan awak nak cuba larikan diri daripada orang yang awak berhutang. Sebab itu adalah satu persekitaran yang teruk sekali. Kalau kau larikan diri daripada orang yang memberi kita hutang tu, awak cuba putuskan hubungan, awak cuba nak tak nak ada hubungan dengan dia, itu adalah persekitaran yang boleh bawa maut di susah, tu jangan. Jadi walaupun kita berhutang, tak apa, kita adakan silaturahim dengan dia, alright. Kita mungkin telefon minta maaf, brother, aku hutang dengan kau, aku tahu, tapi aku masih belum dapat menyelesaikan sebab adalah masalah-masalah. Cerita je. Walaupun kadang-kadang kena marah. Itulah kau ni dulu macam ni, kau celak, kau tahu. Tak apa lah, tak apa, terima. Memang dia berhak sangat. Sebab kita pinjam tak bayar, habis apa, orang akan suka kita. Mesti dia marah, tapi kita relax lah kan. Memang salah kita, jadi kita relax, terterimalah apa yang dia nak marah tu semua. Lepas tu kita minta maaf, tapi hubungan kita ada. Mungkin bila ada duit sikit, kita bagi sikit. Mungkin kita janji nak bayar balik 1,000, sekali kita ada 100, tak apalah bagi 100. Kena maki sikit, terima je lah maki tu kan. Lagi bagus daripada awak macam nak melarikan diri. Sebab melarikan diri daripada orang-orang yang kita berhutang, alright, dia persekitaran orang yang teruk. Orang macam ni memang dia very difficult dalam hidup dia. Dia takkan kaya, dia takkan berjaya. Walaupun dia kaya, dia akan rasa macam tak sedap. Dia tak boleh dalam keadaan tenang. Dia ada benda yang kacau, right? Sebab tu benda tu juga adalah benda yang perlu kita beri perhatian. Sebab ramai orang kita macam tak nampak benda tu, babe. Dia tak nampak. So dia berhutang dengan orang tu, dia tak nampak. Dia buat macam tak apa. Kadang-kadang orang yang bagi hutang ni lupa. Tapi kita tak boleh lupa kan, kita berhutang dengan orang tu dah lupa tau. Orang tu dah lupa serius. Ini berlaku pada Abang Abu recently, ni baru I think dalam bulan puasa ni I think dekat 4 ke 5 kes. Aku dah lupa, babe. Aku memang dah lupa benda ni, aku dah lupa. Aku dah macam tak ingat lagi aku bagi hutang kat diorang ni. First kali ada satu orang, dia adalah satu orang, tak nak cerita nama dia ke whatever. So dia macam alih-alih WhatsApp saya, dia nombor saya pula dah berubah, nombor Singapura saya ni. Jadi dia cari saya dekat Facebook. So dia messenger saya, dia cakap, ni Abang Abu ke? Abang Abu, saya nak nombor ni, nombor telefon lama tak ada ke? Tak ada. Kenapa cik? Kenapa? Saya macam, sebab dia nak nama dia, saya macam ingat, tapi macam alright, tak, saya nak pulangkan balik duit. Pulangkan balik duit. Apa benda ni? Bila masuk aku bagi hutang. Sekali dia cakap, saya dah 3 tahun dulu saya ada bagi. Memang saya ada bagi seorang, masa tu bulan puasa juga tau. Saya bagi, dan orang tu tahun seterusnya memang saya minta. Dan saya minta, mana bang? Cakap nak bagi, dia tak. Lepas tu saya lupa. Dan saya ingat dia telefon saya macam Allahu Akbar kan. Sebab kita rasa macam kita dah lupa, tapi orang tu tak lupa. Jadi orang ni Allah akan bagi kebaikan kat dia. Allah akan bagi peluang tu dia menjelaskan hutang. Nampak? Sebab dia ingat. Ada orang dia lupa tu, dia ingat tapi dia buat lupa. Ada macam tu kan, dia sebab kita dah lupa, jadi dia pun macam ingat, dah lah, dia dah lupa, dah habis. Jangan bila datang bab ni, alright, tak boleh sangat. Itulah persekitaran yang Abang Abu nak cerita pada hari ni, iaitu persekitaran kewangan yang macam tu. Alright, dengan hubungan dengan manusia ni dulu kita perlu betulkan dulu. Sebab itulah persekitaran kewangan yang sangat-sangat penting dalam semua benda-benda yang kita akan berbincang esok dan lusa semua ni. Inilah yang first, alright. So pastikan anda mula buat benda hari ini. Cek dengan mak kita. Siapa yang sebelum ni tak pernah salam mak, tak pernah cium mak, tak pernah call mak, tak pernah berbual dengan mak, buat benda tu, right? Kalau dulu buat sekali, hari ni buat 10 kali. Sampai mak tu beranjak, apa kau ni, kenapa kau macam ni? Tak apalah mak kan, mak ni mak lah tempat kita belanja kan. Nampak Abang Abu tak ada mak tau. Kalau saya ada mak, memang saya peluk dia sekarang ni, right? Tapi itulah kan, setiap orang Allah uji dengan benda, dan Allah bagi nikmat mengikut apa yang kita lalui ujian dia. Jadi kita tak perlu nak risau dengan benda-benda tu, tapi itu adalah Allah dah jadikan macam itu. Tapi apa yang saya nasihatkan, bukan nasihatkan, Abang Abu nak share sajalah. Ambil peluang sekarang, ada mak peluk dia, dan adik-beradik kita jangan bergaduh. Bergaduh tu biasa. Adik-beradik ni bergaduh tak, mana ada rumah yang tak ada bergaduh? Ada ke rumah yang tak ada bergaduh? Cuba kalau kau datang kan, contoh kau bayangkan satu rumah, satu keluarga yang semua okey. Suami dia balik kerja senyap,
Orang rumah dia senyap, anak-anak dia senyap, semua senyap. Hari-hari semua senyap, tak ada apa. Hello, itu bukan keluarga lah. Mana? Rasa macam boring babe life. Semua senyap, semua buat dia kerja dia. Hello, come on, family. Family kena ada gaduh, babe. Kena bertumbuk sikit. Macam dulu aku dengan adik-adik aku bertumbuk, kan? So bergaduh. Barulah itu nama dia family. Nampak? So itu nama dia family. Jadi kita pasti akan bergaduh. Suami isteri yang dah kahwin, ada yang tak bergaduh? Kalau kau yang tak pernah gaduh, aku nak bagi piala. Aku nak bawa kau naik, aku bagi piala. Inilah suami isteri yang tak pernah bergaduh. Dengan bagi wang tunai 100,000 lagi. Mana ada. Betul. Sebab keluarga kita perlu lalu benda-benda macam ni. Tapi cepat-cepat. Kita sebab bila bergaduh dia cantum balik adik-adik kan. Dia bergaduh dia okey balik. Dia adik-adik. So totally lain. Alright. So hubungan tu yang kena jaga. Dan saya cakap jiran kita dan lepas tu baru kita pergi daripada keluarga ataupun masyarakat kita, kaum keluarga kita, masyarakat kita. Lepas tu barulah ummah satu dunia ni, dengan Facebook, dengan apa pun semua, kita dah boleh macam mengeratkan kita punya silaturahim, mengeratkan kita punya saluran rezeki tu. Bila awak berkenalan dengan seorang, awak dah buat satu saluran rezeki. Awak berkenalan lagi satu orang, awak ada satu lagi saluran rezeki. Awak kenal ramai orang, lagi banyak saluran rezeki. Itu power dia, babe. Itu yang power dia. Alright. Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright ni. Thanks hubungan dengan orang lain ni, persekitaran. Thanks atas tengah. Alright. Okay. Boleh. Salam bang Mazli Harun, dia cakap salam bang. Right. So inilah benda yang Abang Abu just like give you guys to fikirkan dan mula buatkan. Hari ini itu saja sebab saya nak awak betul-betul buat satu benda tu. Alright, benda yang sangat penting. Barulah bila benda-benda ni dah penting, barulah bila awak datang belajar sesuatu. Tapi saya memang macam tak puas hati je dengan korang hari ni sebab aku tengok 230 je love. Apa ni 230 je, mana boleh? Tak boleh. Aku nak 1,000. Aku nak banyak love. Nanti aku nangis nanti. Aku nak banyak love. Lagi banyak. Macam tu. Banyak. Alright, okay now. So benda tu yang kita kena mula fikirkan. Alright, saya nak awak betulkan benda tu. Inilah persekitaran kewangan yang perlu kita betulkan. Alright, kita terlepas pandang. Kadang-kadang dalam kita mengejar kekayaan, kita buat silap dengan ramai orang. Right, kita melukakan hati orang tanpa kita sedar. Dan mungkin luka yang kita lakukan terhadap ibu kita tu pun tanpa kita sedar, kan? Kita ingat tak ada benda, tapi ibu simpan, babe. Sebab tu kita kena minta maaf, cium tangan dia, belikan dia hadiah ke apa, ambil hati dia, right? Then you see what's going to happen to you. Kalau you jaga ibu, Allah jaga you. Serius, you jaga ibu you. Sebab tu saya cakap semua. Tapi Allah suka kita mengadakan silaturahim dengan semua manusia, right? Semua manusia, supaya kita nak buat kebaikan. Sebab itulah satu sumber yang kita sediakan untuk diri kita menerima rezeki. Tapi yang penting kita kena jaga mak kita. Mak kita tu jaga, right? Persekitaran yang paling penting. Dia pintu yang paling besar. Cuba bayangkan kau rezeki nak masuk, kau ada pintu kecil-kecil, kan tak best. Pintu besar sekali, dia sekali masuk macam tu. So you kena jaga benda tu, right? Okay, so itu yang Abang Abu nak cerita. Dan jangan lupa bagi anda yang belum lagi menyertai program Abang Abu, iaitu program 16 Mei ni, biak duit. Dan dengan benda-benda yang Abang Abu ajar ni, dan bila awak belajar biak duit, dia jadi macam dia macam turbo. Dia laju lagi. Dia laju lagi, alright. So please pastikan anda attend, alright, 16 ini, sebab dia adalah satu benda yang saya memang sayang. Program ni saya sayang sebab dia adalah yang telah membuka saya untuk melihat dan menerima rezeki yang besar, rezeki yang luar biasa besar. Alhamdulillah. Sebab benda tu adalah benda yang mudah tapi orang tak buat. Saya kadang-kadang pelik benda ni. Orang sanggup belajar tau, sanggup belajar, bayar sampai berpuluh ribu nak pergi sana, nak pergi sini, nak belajar dengan maha guru, tapi benda simple lupa nak buat. Dan benda yang tu kau buat pun kadang-kadang kau tak dapat sebab benda simple kau tak lakukan. Engkau buka pipe banyak-banyak tapi pipe besar kau lupa nak buka. Engkau buka pipe ni, banyak pipe kat rumah, kan, kau buka tak ada. Kau pergi sana, okey, lepas tu pasang pipe baru. Pasang pipe baru, buka tak ada. Sebab apa? Pipe besar kau tutup.
kau pipe besar tu kau kena buka. Dalam ilmu ada benda simple dalam hidup kita lah, pintu besar ataupun benda besar. Alright, benda yang simple macam saya cakap tadi, doa ibu tu adalah doa besar. Dia doa yang paling besar. Kalau seorang ibu tu dia mendoakan tu, dia lebih besar daripada segala-gala doa. Alright, melainkan doa Nabi dan doa malaikat dan sebagainya. Tapi doa ibu tu dia mempunyai martabat yang tinggi. Sebab tu kita minta online semua doa, kita lupa minta mak kita doa. Tapi abang Abu kan sampai hari ni, kau tahu tak, salah satu benda yang buat aku hidup macam dengan penuh kekuatan ni sebab aku sentiasa ingat, sebab masa arwah mak aku di dekat tangan aku tu, aku dekat batu-batu macam ni, aku pegang mak aku, cakap jangan pergi mak, mak aku dia dalam keadaan macam tu, jangan pergi kan. Kalau mak pergi, siapa nak jaga adik-adik? Mak tunjuk aku tau. Lepas tu aku cakap, ya Allah mak, kalau adik-adik ni saya jaga, saya ni siapa nak jaga mak? Saya ni siapa? Mak tunjuk atas babe. Dia cakap Allah jaga kau. Itulah satu benda yang sentiasa ada dalam kepala otak saya. Bila ada je saya melalui sesuatu cabaran, ujian, dugaan, saya terus ingat balik, ya Allah mak aku punya doa ada. Saya terus jadi kuat. Saya jadi kuat dan saya macam terus dapat energi. Terus jadi tau. Bila macam saya bayangkan benda macam tu. Jadi ambillah peluang, alright, untuk kita dapatkan benda-benda yang itu dulu sebelum kau nak belajar sampai bayar berpuluh ribu, beratus ribu tu semua. Kalau mak kau tak jaga, tak gunalah apa yang kau belajar tu, right? So tak berfaedah langsung apa yang kita belajar dengan benda yang ilmu yang berlagak lah, dengan PhD lah, dengan apalah kan. Itu semua tak guna kalau mak kita kita tak gerti nak bagi dia macam happy ataupun nak minta doa daripada dia supaya Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat kita, alright? Jadi saya dah 9.44, saya ada 1 minit saja lagi. Jadi hari ni very simple saja. Mungkin sebab itulah korang pun macam tak nak bagi aku love lagi. Semua dah stop dah. Ada yang dah lari jauh daripada aku. Alright, tak apalah, aku memang it's okay. Aku faham siapa diriku yang sebenar. Diriku yang sebenar adalah Abang Abu yang macho, yang handsome, yang wow. Ada yang cakap manisnya. Itulah Abang Abu kau, alright. Jadi kita hentikan di sini saja. Alright, untuk adik-adik semua, petang ni pukul 2.30 kita ada kelas. Jangan lupa untuk jangan ingat untuk datang. Nanti dia cakap lupa, nanti dia lupa. Ingat untuk datang program tu. Dan malam kita juga ada siaran di sini juga dengan ABC show, ABC 21 show. So kita ada bawa adik-beradik untuk berkongsi pengalaman dan perjalanan kehidupan dalam perniagaan mereka. Alright. So itu saja daripada Abang Abu, insya-Allah hari ini kita akan habiskan di sini. Mudah-mudahan doakan Abang Abu, saya juga doakan semua anda ni Allah akan berikan segala kebaikan. Alright. Kita lalu lakukan kebaikan. Alright, kita lakukan kebaikan, Allah akan bagikan kebaikan untuk kita. Jadi terus berlaku dengan baik kepada semua jiran-jiran kita, semua manusia. Kita sediakan satu hubungan baik dengan manusia, satu vibration yang baik, alright? So kita anggap setiap orang tu adalah ciptaan Allah dan setiap orang ni adalah Allah ciptakan dengan fitrah yang baik, alright? Jadi mungkin dalam perjalanan hidup setan telah kacau dia orang dah whatever, kita doesn't matter, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan mereka kebaikan, berikan mereka supaya mereka dikeluarkan daripada benda yang mungkin dia ada, alright? Jadi kita sentiasa bersangka baik terhadap setiap manusia. Kita mula beri kebaikan kepada manusia, pastinya kita akan dapat rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah, alright? So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah, alright? Azim Nur, saya Rusmawati, okey, ini Aizu. So okey, so itu sajalah. Saya memang nak kena siap sebab dah nak pergi program. Aku ni PKP lagi busy daripada dulu at least saya satu program relax mungkin tengah hari malam kan. Ini tak, kempak habis tu ada macam tu. Cuba bayangkan lagi sibuk daripada hari-hari biasa, insya-Allah, alright. So itu saja Abang Bu nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa setiap hari 9 hingga 10 dalam Ilmu Wang, alright, dunia akhirat bersama dengan Abang Bu, alright. Kita akan berbincangkan persekitaran ada lagi 2-3 topik yang kita bincangkan dalam tajuk ni dan sebenarnya lepas tu kita akan mula benda yang baru, right? So itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best